Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal harifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita menyambung pengajian kita. Kita mulakan dengan Al-Quranul Karim dan kita rasanya telah pun selesai pada surah Al-Ghashiyah. Ya. Habis ya? Okey. Pada hari ini kita akan masuk surah Al-A'la. Kita ngundur ke belakang. Okey. Mari kita tengok hari ini surah Al-A'la. Okey, kita ambil dalam 10 ayat insya-Allah. Suratul A'la. A'la. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Okey. Di sini pada apa yang perlu kita lihat ialah pada perkataan sab dulu. Sabbihis. Okey. Sab dan bi, ya. Ada dua ba di situ tapi dihazaf satu digantikan dengan syaddah. Jadi sabbi. Kemudian huruf ha. Ya, ha alif sin. Okey. Sabbihis. Huruf ha kita dah tekan banyak kali dan kita ulang lagi sehingga kita betul insya-Allah. Sabbihis ma rabb. Ra berbaris di atas maka hendaklah ditebalkan. Rabbika, ba ada syaddah. Rabbika, jangan rabbika, rabbika. Okey, ada alif lam sambung rabbikal a'la. Okey, jadi bunyinya sabbihisma rabbikal a'la. Okey, sama-sama 1 2 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Okey. Ayat yang kedua ialah pada perkataan alladzi, huruf zal tu. Ya, dia nipis hujung lidah. Alladzi. Kemudian huruf kha. Ya, yang itu agak susah sikit sebab dia selangkan dengan lam dan kemudian kita jumpa huruf qaf la. Khalaqa. Khalaqa. Jangan khalaqa dan tak boleh qalaqa, dia khalaqa. Jadi kena cepat sikit tukurnya. Khalaqa fasawwa. Okey, ditekan syaddah kan. Alladzi khalaqa fasawwa. Okey, cuba sama-sama 1 2 3. Alladzi khalaqa fasawwa. Okey, baik. Untuk ayat 1 dan 2 ni ada orang wasal disambungkan. Jadi kita cuba tengok kalau disambung nak baca macam mana. Bunyinya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Okey, tak boleh a'la alladzi, tak boleh. Ya, sebab itulah alif itu dipanggil hamzah wasal. Ada sad kecil terputus di situ atas alif tu kan. Nampak macam ada tanda macam berudu tu kan. Ya, kalau kita tengok daripada dekat-dekat dia huruf sad sebenarnya. Jadi sad maksud wasal,
Kalau disambung alif ini tak boleh ada baris. Jadi tak boleh sabbihisma rabbikal a'la alladhi, tak boleh. Bila sambung mesti a'lalladhi. Okey. Jadi mari kita baca sambung pula wasal. Ya, kita cuba sambung. Jadi saya baca dulu, nanti kita sama-sama ulang. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Okey, sama-sama. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Okey, cantik. Ayat yang ketiga berbunyi walladhi qaddara fahada. Okey, huruf dal ni, untuk makluman tuan-tuan, dia bukan huruf D orang Melayu, bukan D. Dia dal ni, dia lidah kita di belakang gigi. Jadi macam da. Bukan da. Ya, bukan da. Bukan dada. Dia da. Itu. Walladhi qaddara fahada. Bunyinya. Jadi walladhi qaddara fahada. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Walladhi qaddara fahada. Okey. Ayat keempat, ayat yang ini berbunyi walladhi akhrajal mar'a. Okey, ayat yang keempat ni agak detail kita bincangkan, iaitu pada alladhi, zal masih lagi nipis, ladhi, dan dia ni mad jaiz. Ya, bacanya panjang. Walladhi okey. Kemudian pada huruf kha tu kena bunyi jangan ya. Dia kha ni dia jadi ketika tidur, tapi bila buat tak betul. Kan, bila tidur jadi aja kha kan, bila buat tak apa pun nak jadi. Jadi rojal, ro tebal, mar. Okey, ro mar tu nak nipis ke nak tebal? Kena tebal, sebab sebelum dia berbaris di atas. Kalau dia baris di bawah kena nipis. Kalau mim tu pada bawah baca mir. Tak boleh mir. Oleh kerana dia berbaris di atas, dia kena tebal. Mar. Okey. Jadi ayat keempat kita berbunyi walladhi akhrajal mar'a. Okey, cuba 1, 2, 3. akhrajal mar'a. Okey. Ayat kelima faja'alahu ghutha'an ahwa. Okey. Di sini tengok pada perkataan ataupun huruf ha tu. Hu. Faja'alahu. Hu tu ada waw kecil. Itu namanya maksilah qasirah. Ya. Adapun nama tu mungkin kita tak ingat. Tapi tanda waw tu menyebabkan kita baca panjang 2 harakat, itu dah betul dah. Yang pentingnya baca tu betul. Ya. Faja'alahu. Okey. Dia ada satu lagi jenis maksilah ni, macam itu juga, tapi atas waw kecil tu dia ada macam tanda, macam kata orang tu tanda panjang itu kan. Macam cacing tu kan. Yang itu bacanya 4 harakat. Itu namanya maksilah tawilah. Tu 4 harakat saja. Tapi yang ni 2 saja. Ya, artinya nak dibaca panjang di sini. Jangan dibaca pendek. Kemudian tengok pada kalimah ghutha. Ru. Ru dan juga tha. Ujung lidah ni.
Tha nipis je dan berangin. Ghutha'an ahwa. Bagi yang gigi penuh selamat, bagi gigi kurang dia angin kena lebis, dia kena tarik nafas banyak. Ghutha' sebab dia banyak angin keluar. Ghutha'an. Okey, tengok pada hamzah tu, nak dengung ke tak dengung? Tengok pada tanda dua dia tu. Sama ke tak sama? Sama. Dengung ke tak dengung? Tak dengung. Bila sama, jangan dengung. Jadi sebut jelas-jelas. Itu hukumnya izhar. Jelaskan. An. Jangan au ke. Macam mana? Buat dengung pula. Ya tak? An. Tak betul. Ya. An. Kemudian ah. Ni ha. Pedas ni. Wa. Jadi bunyinya faja'alahu ghutha'an ahwa. Okey, cuba 1 2 3. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Okey. Nanti tuan-tuan pada handphone kita tu ada rekod tau. Ya ini biasa witir baca ni. Jadi cuba rakam 5 ayat dulu, kemudian semak betul tak kita baca tu, betul tak dengan makhraj yang kita belajar ni. Kadang-kadang kita baca tu ngaji betul lah, rupanya bila kita semak, ada silap tang huruf. Ya, kesilapan tu bukan pada ayat tu, pada huruf je. Contohnya ghutha'an ni ada macam ghusa'an. Tang situ kita nak terusnya. Ahwa tu dia baca ahwa dengan ha bulat. Ya, ha tu kita nak betulkan. Sebab itu sebelum hafal baca betul dulu. Kemudian pada ayat yang ke-6 berbunyi sanuqri'uka fala tansa. Okey. Yang di sini hendaklah dilihat pada huruf qaf. Qaf. Sanuq ada detak sikit. Sanuq. Jangan kuat. Jangan sanuq. Tak betul. Sikit saja. Sanuq. Ala-ala masin kata orang tu. Jangan masin sangat. Sanuqri'uka fala tansa. Okey, yang keduanya pada nun. Okey, tuan-tuan, sekali lagi kita tanya, nun tu ada tak tanda matinya? Tak ada. Okey, dengung ke tak dengung? Kena dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat, bukan 2 rakaat. Ya. Tansa. Cik bunyi kan? Tansa. Tansa. Kena bunyilah tansa. Kalau biasa bila baca laju hilang dengungnya tu. Ya. Sanuqri'uka fala tansa. Sebab baca laju. Baik itu kita kena tengok betul-betul. Jadi bunyinya sanuqri'uka fala tansa. Okey, 1 2 3. Okey, sekali lagi. Qaf tu tak bunyi detak, tak bunyi qa tak ada. 1 2 3. Sanuqri'uka fala tansa. Ayat ke-7 illa, ni kena tekan, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Okey, yang ni pada illa, il dan juga la. Illa ma syaa, sya ni tuan-tuan mad wajib. Ni kena baca panjang. 6 harakat. Ma syaa Allah. Ya, sya tu kena 6 harakat.
Kemudian pada innahu. Ini biasalah kata orang tu. Yang ni paling asas wajibal gunah. Dua harakat. Innahu. Hu tu mad silah. Dua harakat juga. Ya'lamu jahra wa ma ni tak drag ni. Fa ya, fa gigi arnab. Fa jangan pa. Saya ada seorang qari sekolah menengah lah, tak dalam rasanya dalam 10 tahun dululah. Lagu betul sedap dah, tapi fa dia tu Allahu Akbar, menyebabkan dia kalah. Dia pa. Kan. Di kampung dia. Sebab tu mula ajar dulu, jangan ajar yang salah, ajar mesti betul dulu. Ya tak? Lagu sedap dah, bagus kata. Kena huruf fa je baca pa. Aduh kata kan. Ini paling kesalahan yang kata orang tu paling tak boleh sekali apabila huruf yang sepatutnya jelas fa-nya tu jadi pa. Lagu cantik. Ya, okey. Jadi bunyinya illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Okey, 7. 1, 2, 3. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Ini tak ada susah, cuma pada sin yusra tu ada asfir dia, ada bunyinya tu. Okey, sama-sama kita 1, 2, 3. Wa nuyassiruka lil yusra. Okey. Ayat yang ke-9. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Okey, di sini ada huruf zal. Fadzakir. Okey, tengok ra tu baris sebelumnya berbaris di bawah. Maka hendaklah dinipiskan ra tu. Fadzakir in. Kemudian in nun bertemu dengan nun. Idgham ma'al gunnah. Jadi kena dengar dah. Inna fa'atit ta. Okey, dan juga huruf zal. Zik ra sama juga huruf zal. Okey. Jadi sama-sama kita 1, 2, 3. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Okey. Ayat yang terakhir kita pada malam ini berbunyi sayadzakkaru man yakhsha. Okey, di sini kita lihat balik pada huruf zal, hendaklah dinipiskan zak dan bertemu dengan kaf yang bersyaddah, maka ditekan, dihabiskan kaf satu baru dibunyikan sayadzak. Zal tu pun 2. Yadzak, jangan sayadzak. Ini ada baca ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Tak. Sayadzakkaru. Ya. Sayadzakkaru. Ada yang baca sayadzakkaru. Tak betul. Sayadzakkaru man yakhsha. Okay. Nun bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Bunyinya mai. Mai. Ya, biasa kita dengar mai yasha. Ni mai yakhsha. Cuba mai yakhsha. Okey, jadinya sayadzakkaru man yakhsha. Sama-sama 1, 2, 3.
sayadzakkaru man yakhsha. Okay, kita ambil daripada awal balik sampai ke 10 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi nanti rakam sendiri, kemudian semak sendiri. Boleh ke tak? Betul ke salah? Ya, okey. Baik tuan-tuan kasih oleh Allah. Malam ini kita sambung dalam bab taubah, bab taubat. Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba melainkan dijaga oleh dua malaikat. Apa nama malaikat tu? Apa nama malaikat tu? Raqib, Atid. Okey. Antara kedua malaikat ni, Raqib dan Atid ni, siapa yang lebih berautoriti? Siapa yang lebih berkuasa? Kanan ke kiri? Oh, tak payah ajar dia dah. Tahu semua. Ya. Betul, yang kanan lebih berkuasa daripada kiri. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah, jika hamba tu, siapa? Kita lah hamba tak? Buat dosa, tak kira apa jawatan kita atas dunia ni, ya. Apa gelaran kita atas muka bumi ni, Datuk ke, Datuk Seri ke, ya tak? Apa-apalah, Sir ke. Tapi Allah Ta'ala tengok satu je, hamba. Maka bila hamba tu buat dosa, maka yang berkiri, malaikat kiri tu tanya hak belah kanan ni. Dia tanya, apakah yang saya catat? Ya. Jawabnya ditanya pada kanan, apakah saya catat? Nak catat ke maksudnya? Maka jawabnya, jangan. Malaikat kanan kata, jangan tulis lagi. Ya. Sehingga berbuat 5 dosa. Kemudian jika dia berbuat 5 dosa, tanya lagi, apakah saya nak catat? Jawabnya, biarkan sehingga berbuat kebaikan. Tunggu dulu sehingga dia ada buat kebaikan. Maka tuan-tuan, apabila berbuat kebaikan, maka malaikat kanan berkata, kami telah diberitahu bahawa satu hasanat, yakni satu hasanat ni, hasanah ni bukan baik. Baik ni khair. Ya. Hasanah ni 10 kebaikan. Ya. Sebab itu bila kita baca Quran, satu huruf dikira satu hasanah. Satu huruf, satu hasanah. 3 huruf, 3 huruf macam ni lah tak? Bukan macam ni. 3 huruf,
3 hasanah. 3 hasanah tu berapa? 30 kebaikan. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, maka dia kata kami telah diberitahu bahawa satu hasanah kebaikan mendapat 10 kali ganda. Kerana itu kita hapus 5 sebagai imbangan dari dosa yang 5, dan kami catat 5 hasanah. Maka ketika itulah syaitan berkata apa? Bilakah saya akan dapat menyerumuskan anak Adam di dalam neraka? Itu maksudnya. Yang ini tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, betul lah. Ya tak? Innal hasanat, kata Allah Ta'ala, yudhibnas sayyiat. Ya. Ada pun kebaikan, hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan, ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini bukan tiket untuk buat dosa. Lepas ni karang, kalau macam ini, tahu dah kami cara nak settle ni. Ya tak? Jangan macam itu. Ya, jangan macam itu. Malaikat tu tulis aja, tapi akhirat besok kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya tak? Allah Ta'ala kata kamu ni saja cari pasal ni kan, saja buat dosa. Ya, cari elat pula. Jangan macam itu. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan. Ni cerita sedap ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu malam lepas mayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayang dengan Nabi di mana? Di Masjid Nabawi lah. Masa itu malam-malam. Masjid Nabawi ni pasir lagi. Ya. Pasir lagi. Atap pun atapnya ni apa ni kata orang tu lepas tamak lagi. Tiba-tiba saya berjumpa dengan wanita bertudung berdiri di tengah jalan. Tengah-tengah malam tu jumpa perempuan diri pakai tudung, tunggu tengah jalan. Kalau kita tak mintas dah tengok dia seorang-seorang tengah malam, pusing balik kita, ya tak? Maka dia pun tanya, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya telah buat dosa yang sangat besar. Ya. Sangat besar. Apakah jalan saya untuk saya bertaubat? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Abu Hurairah pun bertanya, apakah dosamu? Jawabnya, saya telah berzina sehingga kan saya melahirkan anak. Kemudian anak tu saya bunuh dia. Tuan-tuan, sama je dengan kita ni. Tapi kenapa benda ni ada? Ya. Benda ni ada nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, ini harapan kepada orang yang telah melakukan maksiat sehingga kan dia ni keluar anak, sampai beranak ketua. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, Islam bagi cara macam mana? Apakah pandangan Islam terhadap orang yang telah buat dosa macam ni? Kalau ikut adat orang Melayu kita, ya tak, buang, putus saudara, buanglah dia ni. Ya tak? Ya, buang terus dia ni. Conting arang di muka. Ya betul lah, memang malu. Betul lah malu. Betul. Tuan-tuan, siapa tak malu perkara ni? Tapi adakah tempat dia di dalam Islam? Jawapannya macam ni. Maka Abu Hurairah pun berkata, celaka engkau, ya, dan telah membinasakan demi Allah. Tidak ada jalan taubat, kata Abu Hurairah. Mengapa Abu Hurairah cakap tu? Dia cakap bukan atas dasar ilmu. Dia cakap atas dasar perasaan. Kita tak boleh ambil tindakan dengan atas dasar perasaan. Sebab perasaan ni mudah dimanipulasi oleh syaitan dan nafsu. Sebab itu bila kita marah, tak boleh kita buatkan keputusan. Bila kita buat keputusan ketika kita marah, tuan-tuan, maka keputusan tu akan jadi cacat. Ya. Contohnya lah, bila orang meragut, dia meragut, lepas tu datang orang, ya tak tahu dia ni meragut, ambil tuan-tuan, hanyaknya bantai-bantai kawan tu, ya tak, cedera parah, kemudian mati. Baru menyesal. Ya, tak boleh ambil tindakan dengan perasaan. Lepas tu Sayyidina Ali ketika mana dia pernah nak bunuh orang, ya tak, ya, lepas itu orang tu dah habis kata orang tu, pedangnya tu dah tercampak di tangan. Ya, kemudian dia pun dah geras sangat ke Sayyidina Ali, dia ludah ke muka Sayyidina Ali tu. Ludah ke muka Sayyidina Ali. Kalau kita, tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, apa buat? Dia pegang orang ni, ya tak, ya, kita buat macam nyamuk, cabut satu-satu. Ya.
cari lidahnya kan, kerat lidahnya, geram tu tak, congkir ke mata, tikam ke perut ke, ya tak? Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala beri geram, ya tak? Tapi Sayyidina Ali dia geram, dia marah, tak jadi dia bunuh. Sebab apa? Bila kali dia bunuh tu bukan sebab dia bunuh kerana Allah Ta'ala, dia bunuh sebab geram tu. Sebab geram kena ludah tu. Ya, maka Sayyidina Ali kata, pergi. Selamat dia. Ya. Kita jangan buat begitulah. Kita kalau buat begitu habis kita. Ya tak? Jahanam kita. Maka Abu Hurairah ni dijawab atas dasar perasaan. Pergi kau, kata. Tak ada jalan taubat dah. Ya. Maka ia menjerit. Perempuan tu menjerit. Sampai pengsan dia. Macam mana, ya? Maknanya seolah-olah tak ada jalan dah, tak ada kehidupan bagi dia. Ya. Lalu saya tinggalkan. Tiba-tiba timbul perasaan. Saya berani beri fatwa padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami. Itu dia. Ni nak ceritanya. Jangan mendahului Rasulullah. Begitu juga kita pada hari ini, jangan mendahului orang alim. Kadang-kadang bila tanya dah, kita terus cakap, sebenarnya kita masih ada orang alim. Semua hukum ni dah ada dah. Semua perkara ni dah ada dah. Tinggal laginya kita tanya ke tak tanya. Itu je. Ya. Main saham ni boleh ke tak boleh? Tengok saham apa nak dimain. Ya tak? Boleh ke berniaga tak? Boleh kami berniaga benda ni. Ya tak? Bukan tak ada hukum. Ada hukum berniaga ni halal. Tengok apa benda yang kamu jual. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru dia perasan dia telah berhukum, berfatwa dalam keadaan Rasulullah masih ada. Kemudian dia pun pergi dan bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya telah minta fatwa dalam bab ni, maka saya fatwakan kepadanya begini. Dia cerita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Musibah betul lah. Ya tak? Musibah betul lah. Kata, demi Allah, hai Abu Hurairah, engkaulah yang binasa, kata, dan membinasakan. Nabi marah pada Abu Hurairah. Kau ni hancur, kata. Bukan hancur saja, menghancurkan orang lain. Gitu maksudnya. Tak ada beri harapan langsung pada orang. Sedangkan Islam ni bukan begitu. Ya, Islam ni selamat. Ya, tiba-tiba orang tu datang cerita tak selamat dia. Bukan Islam lagi tu. Maka dari manakah engkau Abu Hurairah? Dia kata, pandai-pandai kan, begitulah. Dari ayat Allah Ta'ala sebut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan mereka yang tidak menyeru, yakni tidak menyeru kepada Tuhan yang lain, maksud tak syirik selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Bunuh orang ni boleh? Tak boleh, kecuali 3 tempat aja. Bunuh orang ni 3 tempat je boleh. Pertama, kalau dia bunuh orang dengan sengaja, tu boleh bunuh dia. Yang kedua, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah berkahwin dan dia berzina, kemudian ada cukup saksi, sabit hukuman, maka hendaklah direjam sehingga mati. Yang ketiga, orang yang murtad, yang bila diminta untuk bertaubat, dia tak mau taubat, bahkan dia istihad dan dia bawa pula ajaran itu, maka orang ni boleh dihukum bunuh. Ni je. Kemudian mereka yang tidak berzina, dan sesiapa yang melakukan semua itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksaan mereka, dan kekal dalam siksaan itu hina dina, kecuali Allah Ta'ala sebut orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal soleh, maka untuk mereka Allah telah menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan,
dan adanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya segera keluar berjalan-jalan di kota Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku pada wanita malam tadi yang meminta fatwa kepadaku mengenai soal ini dan itu? Sehingga kan anak-anak kata apa? Budak-budak kata Abu Hurairah ni dah gila. Ya. Abu Hurairah cari balik, tebus balik kesilapan dia. Dia cari balik perempuan tu, mana dia? Tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Budak-budak kata Abu Hurairah ni gila dah, dia katakan. Sehingga kan pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu di tempat kemarin. Maka saya segera terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia boleh bertaubat. Oh, kemudian dia pun tarik nafas lega sangat dan dia sangat gembira. Lalu dia berkata, "Ya Abu Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun, ya, dan saya sedekahkan untuk orang-orang fakir miskin sebagai penebus dosaku." Ini tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, besar, ya, besar tu. Ya, dosa dia tu besar. Ya, tak sampai dah berzina, kemudian mengandung, kemudian beranak pula. Tak cukup beranak, dia bunuh pula anak dia. Ya, bertimpa-timpa dosanya. Sampai begitu tak tergamak. Kemudian Nabi SAW bagi tahu ada jalan lagi. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau nak diukurkan kepada hari ini, ya tak, mana-mana orang yang berdosa tu, bila dia datang kat kita, dia cerita, kita mesti berikan harapan pada dia. Ya, jangan kita marah-marah dia. Ya tak, dia manusia biasa, dia salah, kita pun salah. Tapi kalau kita marah dia, kita maki dia, kita apakan dia, samalah macam mana yang Abu Hurairah telah terima amaran daripada Rasulullah, engkau binasa dan membinasakan. Kita ni, ya, kita ni dah rosak dan merosakkan orang. Sedangkan orang tu datang pada kita, dia nak cari harapan, maka Islam berikan harapan. Inilah Islam. Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya seorang hamba jika dia bertaubat, maka semua dosa-dosa yang lalu berubah menjadi kebaikan, yakni hasanah. Ya, kalau betul-betul dia taubat dengan taubat nasuha, Allah Ta'ala gantikan semua dosa dia tu jadi amal soleh. Allahu Akbar, betapa baiknya, ya, betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Utang-utang kita dengan Allah, Allah tukarkan dia jadi laba, jadi untung. Bukan apa, jadi untung pula. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, mana ada orang boleh buat macam tu? Ya, dia hutang dengan kita 5,000. Oleh kerana dia baik kat kita, tidak, kita kata hutang tu kita halalkan, tak payah bayar. Itu biasa. Kamu hutang aku berapa ribu? 5,000. Oleh kamu ni baik, ya, kamu ni baik, soleh apa semua, aku bagi kamu 5,000. Hutang yang lama tu tak payah kira. Ni tambah 5,000 lagi. Allahu Akbar. Ya tak? Mesti orang tu rasa apa? Bersyukur sangat dia pada kita, ya tak? Tapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, itu kita bagi sama amount, tapi Allah Ta'ala gandakan. Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, berkata, pada hari kiamat, jika seorang hamba melihat dalam suratan amalnya pada permulaannya ada maksiat dosa, dia tengok suratan amal, memang betul akhirat besok kita ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bentangkan suratan amalan kita. Kita tengok sendiri, ya, periksa, buat audit sendiri, tengok, ya, kita nak tengok, kita tengok tu dengan harapan, tau, dengan harapan ada kesalahan, tapi rupanya tak ada, sedikit pun tak ada kesalahan, semua Tuhan catat. Allahu Akbar, ya, mana nak lari, tuan-tuan, ya, semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala boleh tayangkan pula, ya. Bila dia tengok dosa dia mula dengan maksiat, lalu akhir-akhir hidup dia tu jadi baik, dia diakhiri dengan kebaikan. Hak tu kita selalu doa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tu tuan-tuan saya nak sebut bab doa ni. Kenapa kadang-kadang doa kita ni tak mustajab? Sebab kita tak aminkan tu. Dia, tuan-tuan, bila doa kita amin, ya tak, kita sebut amin,
amin, perkataan amin tu tepat dengan malaikat sebut amin. Sebab ada malaikat di langit ni kerja dia amin, amin. Dia mengaminkan doa orang. Ya. Jadi bila kita amin, dia amin tu melekat, maka mustajab. Naik ke langit mustajab doa. Tapi kalau kita imam baca, kita tak amin, ya tak? Dia amin, amin kita tak ada. Macam mana nak naik atas? Sebab tu buat doa ni kena amin. Bila amin, amin, malaikat ni kena naik ke atas. Sebab itu ada hadis kan, bila imam baca Al-Fatihah, bila akhir dia amin, makmum pun amin, tepat dengan amin malaikat, maka mustajab doanya. Itu dia kaedahnya. Ya tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila akhirnya kebaikan, lalu diulang balik daripada mulanya, dilihat semua hasanat, semua kebaikan. Itu dia pemurahnya Allah Ta'ala. Mula dia tengok tu amalan dia mula jahat, kemudian hujung-hujung tu alhamdulillah dia bertaubat, baik. Kemudian dia patah balik, dia tengok balik tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, semua jadi baik balik. Allahu Akbar. Demikian pula riwayat Abu Zar Al-Ghifari dari Nabi SAW serupa ini. Dan inilah arti Allah Ta'ala menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. Tafsir pada ayat tadi. Sebenarnya tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, 1 minit saja lagi. Sebenarnya, ini nak cerita lagi, tak ada dosa yang lebih besar. Ya. Tak ada dosa yang lebih besar, melainkan dosa kafir, dosa syirik. Itulah paling besar. Ya. Tetapi ya, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika kamu menghentikan kekafiran, maka kamu akan diampunkan bagi kamu apa-apa yang telah lalu. Artinya, kalau dia berhenti jadi kafir, dia masuk Islam, ya, dia bukan masuk Islam, dia kembali kepada fitrah, ya, dia patah balik. Dia asalnya Islam. Kita ni semua asalnya Islam. Semua umat Nabi Muhammad belaka. Ya, India, Cina, barulah itu semua Islam asalnya, fitrah begitu. Kullu mauludun yuladu ala fitrah, kan Nabi sebut kan. Semuanya Islam. Tapi mereka yang tak mau, jadi patah balik kepada Islam, maka diampunkan dosa-dosa dia, apa yang telah dibuat lalu. Ya, Allah Ta'ala tak kira. Ya, Allah Ta'ala tak kira. Maka Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, andaikan seorang itu buat dosa sehingga akan memenuh antara langit dan bumi. Tuan-tuan kasih Allah, adakah orang buat dosa sebanyak itu? Cuba dan fikir-fikir kepala kita, ada tak orang buat dosa? Orang Islam lah, bukan kafir. Kafir ni tak boleh cerita lah. Kafir ni kita, itu dalam bab lain. Ada tak orang Islam kita, kalau dia buat dosa, dosa dia penuh langit? Ada tak? Rasanya mustahil lah. Ya, mustahil lah. Ya. Kalau habis-habis kuat sepenuh bumi itu maulah. Tapi ini sepenuh langit, memenuhi langit dan bumi. Langit ni bukan kecil-kecil, ya tak? 7 pala. Ya. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, kemudian taubat, nescaya Allah Ta'ala ampunkan. Allahu Akbar. Ya. Taubat ni bukan lama. Ya. Kalau awal hidup dia tu sebut apa benda dia tak buat. Ya. Ayo cap apa dia tak tongging. Ya. Apa cap tak tongging, kata orang tu. Semua jenis, tuan-tuan tahu arak ni semua ada berapa jenis? Saya kira tengok dari internet ada 43 jenis. Kita tahu apa benda ni, 2-3 jenis je. Kasbek, apa ni? Guna stout. Lepas tu cap kepala anjing, guna stout lagi tak? Anchor lagi apa ke benda? Itulah yang tahunya. Apa lagi? Tuan-tuan biasa minum yang mana? Saja je kata orang tu, kata mancin-mancin je. Ya tak? Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Kemudian apa dosa dia tak buat? Ya, perempuan, ya, bukan perempuan, dengan lelaki, dengan binatang, semua sapunya. Kata orang tu, bujur lalu melintang patah. Apa lagi? Barang orang, barang dia. Ya tak? Tak ambil baik, dia ambil cara jahat. Tak, semua dia buat. Ya. Semayang, tak pernah semayang. Puasa,
Lagi dia bukan tak puasa, bukan jadi tak puasa, menganjurkan parti pula. Ya tak? Menganjurkan orang tak puasa. Apa dia? Haji tak pernah pergi. Sedekah kupang tak pernah. Ya, bagi orang tidak, ambil dia ada. Rampas lagi ada. Semua dia buat. Kalau kita kata ini, ya Allah, kalau jumpa iblis dengan dia tak tahu mana satu ni. Kan? Dia ni iblis ke? Iblis ni iblis, katakan. Tuan-tuan kasih Allah Taala. Akhir hidup dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia katakan, kalau macam ni, kata apa menyudah hidupku, ya tak? Ya? Maka dia pun istighfar, ampunkanlah dosa aku, ya tak? Aku kembali kepadamu, ya Allah, ya tak? Kalau kita tak ada, pergilah kau sana, usah kawan dengan aku, ya tak? Maka dia merintih, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Allah Ta'ala akan ampunkan. Bila Allah Ta'ala ampunkan, tak ada dia semayang, mati dia, syurga dia, tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Ini betapa kasihnya Allah Ta'ala pada hamba dia. Allahu Akbar. Habislah kita berhentilah setakat gitu, tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Jadi kita ni macam mana? Kita ni dosa kita tak ada kata, tapi berdosa. Ya tak, berdosa juga. Kita ni kata orang tu tengah cuci nak bagi kilat balik. Nak bagi kilat iman kita ni supaya ibadah kita jadi manis. Ya, setengah orang tu kita buat macam terpaksa tak, kita nak buat ibadah kita sampai kita rasa sedap dan manis, insya-Allah. Jadi sampai itu nanti kita diambil oleh Allah Taala, maka kita berada dalam keadaan redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama-samalah. Ya, sama-sama kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian akan datang ni hari ni berapa bulan? 8 tambah 14 22. 22 tak adalah. Ya, 22 saya rasa balik kampung lah pula.